Di separuh masa yang kedua yang akan dimulakan sebentar saja lagi juga, kita harapkan ada jaringan yang bisa dihasilkan oleh kedua-dua pasukan, terutamanya Melaka dan juga Johor Darul Ta'zim, dengan dikabarkan dengan venue yang berasingan ataupun di dua venue berlainan sudah pun ada jaringan berjaya dihasilkan sebentar tadi untuk aksi di separuh masa yang kedua nanti. Itu juga dengan Benjamin Morah. Jadi masih lagi belum merasakan jaringan dan ini sesuatu yang pastinya tidak begitu menyenangkan buat kedua-dua jurulatih. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua perlawanan CIMB Liga Super Malaysia 2020. Aksi minggu ke-11, minggu terakhir untuk CIMB Liga Super Malaysia 2020 musim ini. Jadi perlawanan di antara Melaka dan juga Johor Darul Ta'zim. Bukan di separuh masa pertama masih lagi Melaka kosong, JDT kosong. Kita masih lagi bersama dengan Syed Adni, bekas penjaga gol kebangsaan, untuk aksi di Stadium Haji pada malam ini. Dan ada pertukaran, Mauricio dikeluarkan, Fadli Sas menggantikan tempatnya. Saya telah lihat Mauricio telah beberapa kali mengatakan kepada fisioterapis yang beliau mempunyai kesakitan di bahagian kakinya. Davis, hantaran cuba dilakukan mencari Syafiq Ahmad, namun berjaya dikeluarkan oleh Wan Amir Rafiq, juga Jang Suk Won. Balik jadi tim mengawal pergerakan bola ketika ini. Ramadan Saifullah, tolakan menjadi lakukannya untuk Matt Davis ketika ini. Berjaya melakukan hantaran, tandukan dilakukan sekali lagi. Nur Azlan bertindak dengan cukup baik menyelamatkan gawang gol Melaka. Tandukan jadi keluarkan oleh Syamim. Masih lagi JDT merencana gerakan ketika ini. Sekali lagi sebentar tadi ni tandukan dari Gonzalo Cabrera berjaya diselamatkan oleh Nur Azlan Razali. Dan satu save yang sangat-sangat baik daripada Nur Azlan. Yang paling pentingnya jikalau kita lihat adalah beliau sentiasa fokus. Kadang-kadang ada pemain apabila keluar di separuh masa yang kedua, kadang-kadang fokus mereka hilang sedikit, tetapi tidak untuk Nur Azlan Razali. Saya rasa ada pertukaran yang berlaku di separuh masa yang kedua ini sebenarnya. Mauricio yang dikeluarkan digantikan dengan Fadli Syas. Jadi tim melakukan satu pertukaran sebenarnya di awal separuh masa yang kedua ini. Ini dia Fadli Syas, dia masuk untuk menggantikan Mauricio yang mengalami kecederaan. Jadi melakukan sakan ketika ini Syafiq Ahmad untuk Matt Davis. Azmi Faiz akan cuba mencari Ramadan, namun menjadi keluarkan oleh Jang Suk Won. Lagi lontaran ke dalam untuk Johor Darul Ta'zim. Davis salah faham sama dengan Ramadan. Syamim jauh dari kedudukan Ucai Akbar sebentar tadi ke receiver Robert untuk Leandro, tidak berjaya melepasi Jang Suk Won. Gonzalo Cabrera untuk Corbin Ong, berjaya lepas Corbin Ong, peluang untuk Corbin, namun Nasr Ahmad berjaya untuk menghalang gerakan yang cuba dilakukan oleh Corbin Ong sebentar tadi. Clearance terus dilakukan oleh Anas. Romel Morales, Wan Amir Rafiq dan Romel ketika ini diasak ketika ini oleh Leandro, berjaya lepas Romel, mencari ruang untuk melakukan tolakan. Sonny Nordeh jadi rakan ketika ini terus melakukan sepakan, jadi dihalang oleh Fadli Syas. Namun ada sakan dilakukan ke atas Sonny Nordeh sebentar tadi, menjadi kesan oleh pengadil. Jadi sepakan percuma untuk Melaka ketika ini. Cabrera menunjukkan perasaan kecewa kerana Gary Steven di sini ada tarikan sebenarnya. Itu yang dilihat yang pertama. Tarikan ini yang pengadil nampak. Jadi ini peluang untuk Melaka melakukan sesuatu yang lebih baik dalam aksi di separuh masa yang kedua ini.
Mereka hampir saja dibolosi sebentar tadi melalui percubaan Gonzalo Cabrera. Mujur diselamatkan oleh Nur Razlan dan ketika ini mereka mendapatkan peluang sepakan percuma dari Romel Morales. Tinggi melewati palang gol. Lepas peluang Melaka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Ya, terlalu tinggi daripada Romel, tidak mendapat teknik yang dimahukan. Aidi Zafwan. Minit permainan ketika ini. Selagi 0-0 untuk Melaka dan juga Joe Darul Takzim. Romel tandukan untuk Uci Akbar. Balik untuk Romel Morales. Cuba dihalang oleh Matt Davis. Terang ke dalam untuk Joe Darul Takzim. Rizal untuk Aidil semula. Pemain jadi tim mengawal dengan baik ketika ini. Muhammad cuba untuk merampas kawalan dari Gary Stephen Robert. Jauh terus mencari Gonzalo Cabrera, namun hantaran dari Aidil tidak begitu tepat. Ini Nazmi untuk Gonzalo Cabrera, masih lagi dalam permainan. Cabrera untuk Syafiq Ahmad ketika ini. Peluang untuk Syafiq melakukan sesuatu. Tolakannya menjadi halang di situ oleh Kerry Jones. Ini Wan Amir Rafiq. Terang ke dalam untuk JDT. Bola mungkin terkena tangan dan sepakan percuma untuk Melaka. Rahmat akan mengambil sepakan ini. Terus mencari Uci Akbar. Dihalang di situ oleh Kevin Ong. Uci Akbar untuk Sonny Node. Jang Suwon. Mencari Romel ketika ini. Dua main berjaya dikesan oleh pengadil. Ada sedikit tolakan dilakukan oleh Romel Morales ke atas Matt Davis. Ya, Romel. Tolakan dari belakang kerana Matthew Davies berjaya memecut di hadapannya. Christopher Robert. Leandro cari terlalu jauh sebenarnya, namun sudah pun offside kedudukan Matt Davis. Kemungkinan sedikit terlalu awal daripada Matthew Davies. Keputusan yang tepat daripada penjaga garisan. Ini yang baik dari Romel Morales. Namun agak jauh rakan untuk dia melakukan hantaran ataupun tolakan. Dan antaranya menjadi pintas oleh Kerry Jones. Kini Romel Morales. Saiful Rizwan. Wan Amir Rafiq menanti di ujung sana. Selagi Wan Amir Rafiq untuk Sonny Node. Baik, 1-2 untuk Sonny Node ketika ini. Cuba melakukan tolakan dalam kawasan penalti yang telah dilakukan. Namun Syamim sudah pun terlalu ke hadapan untuk melakukan tandukan. Dan tiada rakan yang menanti di bahagian far post. Lepas peluang Melaka untuk menghasilkan jaringan.
untuk merampas kawalan dari Gary Steven Roberts sebentar tadi. Disebabkan percuma untuk Melaka. Sayang sekali sebentar tadi Syamim mengambil keputusan untuk membuat larian awal ke dalam kawasan penalti, tetapi bola berada di belakangnya. Kemungkinan perlu menunggu sedikit sabar untuk menunggu bola datang. Sekali lagi ke dalam untuk Melaka. 10 minit di separuh masa yang kedua ini masih lagi tanpa sebarang jaringan. Jones lalu jauh untuk Uci Akbar, jadi pintas oleh Aidil. Untuk melakukan lontaran ketika ini. Pemain jadi tim mengawal pergerakan pemain Melaka dengan cukup baik. Romel Morales cuba untuk melepasi Matt Davis. Sonny Nordeh untuk Romel. Yang baik untuk Kerjon ketika ini. Jaya lepas Kerjon. Namun Aidil lebih pantas untuk melakukan pintasan. Dan dilakukan oleh Matt Davis. Aku pelanggaran di antara Rizwan dan juga Syafiq Ahmad. Sebagai percuma untuk Melaka. Rizwan mencari Syafiq Ahmad. Ada sentuhan dari Saiful Rizwan. Sepakat percuma untuk Jodar Takzim. Kemungkinan pertamanya kaki Syafiq agak tinggi, tetapi kemudian pengada melihat pergerakan kedua. Sampai itu peluang untuk JDT ketika ini. Berjaya dikeluarkan oleh Jang Suk Won dan juga Jones. Untuk sekadar lontaran ke dalam buat Jodar Takzim. Namun seorang pemain Melaka mengalami kecederaan ketika ini dan perlu mendapatkan rawatan. Wan Amir Rafiq yang terbaring di atas padang ketika ini. Ini dan Nur Razlan yang berjaya beraksi dengan cukup baik sebentar tadi menyelamatkan percubaan yang dilakukan oleh Gonzalo Cabrera. Ya, dua halangan dalam perlawanan ini yang berjaya diselamatkan oleh Nur Razlan, kerana ini adalah satu tandukan padu daripada Cabrera sebenarnya. Hantaran yang sangat baik daripada Matthew Davis, tetapi lihat pada gerakan Nur Razlan Razali. Beliau bersedia, beliau mempunyai tangan beliau agak tinggi untuk bersedia menghadapi apa yang Cabrera boleh lakukan. Jadi lontaran ke dalam untuk Jodar Takzim ketika ini. Matt Davis. Nazmi Faiz untuk Aidil. Fadli Syaz. Mencari Leandro Velasquez, namun terlalu kuat sebenarnya. Lontaran ke dalam untuk Melaka. Jadi Romel Morales. Mencari Ramadan. Telah menjadi dilakukan, namun pintasan yang baik dari Jang Suk Won dan clearance terus dilakukan oleh Saiful Rizwan. Sonny Nordeh.
Kawalan yang kemar berjaya memperdaya Aidil. Namun 3 pemain mengasaknya dan terampil kehilangan bola. Masih lagi Sonny Nordeh terus melakukan hantaran. Di ujung sana sedikit lewat melakukan larian Syamim Yahya. Namun berjaya mengawal pergerakan bola, dibantu di situ oleh Wan Amir Rafiq. Cuba untuk mengatasi Corbin Ong. Ruang yang tidak begitu banyak dimiliki. Saiful Rizwan. Main JDT terus memberikan tekanan ketika ini. Tolakan dari Nur Azlan sedikit jauh. Namun Mujur Anas berjaya mengawal semula dan sepakat percuma diberikan kepada Melaka. Jones untuk Roman Morales. Sonny Nordeh sudah pun berada dalam kedudukan offside. Ya, kalau itu adalah keputusan yang betul, beliau perlu lihat dengan lebih baik ya, kerana beliau berada di kawasan sayap. Dia boleh lihat ke semua pemain JDT. Kerana ini adalah peluang ya bagi saya. John sedang buat larian. Jika beliau berada dalam satu posisi onside, boleh melorongkan. Minit ke-60 di Stadium Wang Jebat masih lagi tanpa sebarang jaringan untuk aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020, aksi minggu yang ke-11 di antara Melaka menentang Johor Darul Takzim. Kini Melaka berjaya mendapatkan sepakan percuma. Ya, sekali lagi satu sepakan percuma dimenangi. Kali ini kesalahan dilakukan oleh Aidil. Lompatan ke atas Romel. Jakbar dan Sonny Nordeh bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Sementara hanya 3 pemain Melaka nanti dalam kawasan penalti. Mungkinkah Uci Akbar akan melakukan percubaan terus? Dari Uci Akbar terus, namun berjadi tangkap dengan baik oleh Farizal Malias. Ini mungkin percubaan tepat yang kedua dilakukan oleh ataupun diperoleh oleh Melaka dalam 62 minit permainan. Matt Davis cari Syafiq Ahmad, namun Syafiq Ahmad mengasari Jang Suk Won dan kad kuning terus dilayangkan kepada Syafiq Ahmad. Dia menyiku Jang Suk Won sebentar tadi. Saya rasa Syafiq, dia tahu apa yang dia lakukan. Saya lihat tangannya sudah naik apabila bola pun jauh. Saya rasa ini adalah kerana tackle yang dilakukan oleh Jang ke atas Syafiq. Jadi ini kad kuning pertama untuk Syafiq Ahmad musim ini. Hampir tersasul saya sebentar tadi. Jadi Syafiq Ahmad 1 gol dan 1 kad kuning setakat ini untuk musim ini bagi Syafiq Ahmad dalam 11 perlawanan ataupun untuk minggu yang ke-11 ini. Nampaknya Fernando Rodriguez akan masuk. Mungkinkah ada pertukaran akan dilakukan oleh Johor Darul Takzim? Tapi bagi saya, kalau lihat sekali lagi kan, bernasib baik Syafiq, kerana apabila lihat sekali lagi, dia mempunyai niat untuk melakukannya. Tangan sikunya tinggi, kemungkinan sepatutnya kad merah. Ya, kerana ada intention sebentar tadi. Jadi ini dia pertukaran yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Ramadan dikeluarkan untuk digantikan dengan Fernando Rodriguez. Musim lalu bersama dengan Kedah.
tidak berpuas hati dengan layangan kad kuning saja diberikan kepada Syafiq Ahmad. Jadi Fernando Rodriguez masuk menggantikan Ramadan Saifullah untuk aksi pertama bagi Fernando Rodriguez dalam Sembi Liga Super Malaysia 2020 musim ini. Saiful Rizwan untuk Corbin Ong. Ini Uci Akbar, peluang untuk Melaka ketika ini. Sony Norde, namun kasaran dilakukan. Nampaknya Fadli Syaz dilayangkan kad kuning kerana mengasari Uci Akbar. Kelambat yang dilakukan oleh Fadli Syaz sebentar tadi menjadi kesan oleh pengadil perlawanan. Ya, kerana sangat lewat daripada Fazli Syaz. Tapi tugas yang baik dilakukan oleh Uci Akbar. Beliau tahu beliau perlu cepat dengan tekanan yang dilakukan oleh JDT kerana ia laju. Kali lagi sepakan percuma berjaya diperoleh oleh Melaka. Kini Sony Norde akan mengambil sepakan ini. Sepakan terus dari Sony Norde. Tampan Nazmi Faiz dan mengadakan sepakan penjuru untuk Melaka. Kembali seimbang aksi di separuh masa yang kedua. Melaka kali ini lebih banyak melakukan ataupun mengatur gerakan. Berjaya dihalang oleh Nazmi Faiz. Sepakan penjuru akan diambil oleh Sony Norde. Tandukan menjadi dilakukan oleh Syafiq Ahmad untuk mengeluarkan bola. Leandro cari Azmi dan ketika Syafiq ke dalam untuk Melaka. Sudah pasti Benjamin akan memikirkan untuk menukar Syafiq Ahmad. Kad kuning telah diberi. Sebentar tadi satu tackle dilakukan dengan satu kesilapan dengan timing tackle. Ia boleh berlaku sekali lagi. Tapi tugas yang baik dilakukan oleh Leandro. Skill yang baik, keyakinan. Stephen Robert, Leandro Velasquez, tolakan untuk Fernando Rodriguez. Ketika ini peluang untuk Rodriguez yang dijatuhkan dan bagaimana keputusan pengadil? Adakah sepakan penalti dihadiahkan untuk Joe Darul Takzim lepas Fernando Rodriguez dijatuhkan sebentar tadi? Jadi ini peluang untuk Joe Darul Takzim mendapatkan jaringan pertama. Kita boleh lihat dengan lebih jelas di sini sama ada tolakan daripada Anas Rahmat yang menyebabkan pengadil memberi sepakan penalti. Ini dia tolakan daripada Anas. Memang ada tolakan, tapi bagi saya Fernando juga jatuh dengan terlalu mudah. Pemain-pemain Melaka masih lagi membantah dengan keputusan sebagai penalti yang diberikan oleh pengadil itu. Tetapi ini kadang-kadang ini berlaku. Ini berlaku di mana-mana. Kadang-kadang penyerang yang bijak apabila mereka disentuh, mereka akan jatuh. Ini berlaku di mana-mana. Sudah beberapa kali Nur Azlan menyelamatkan gawang gol Melaka dalam perlawanan ini, dan mampukah pada mereka 70 ini dia menyelamatkan sepakan penalti yang akan diambil oleh Leandro Velasquez. Jika dia berjaya melakukannya, dia pastinya dijulang sebagai Wira Melaka untuk aksi malam ini. Daripada Leandro
mudah untuk menewaskan Razlan. Jadi gol pertama berjaya dihasilkan oleh Jodor Takzim menerusi sepakan penalti Leandro Velasquez yang juga jaringan ketiganya musim ini untuk menghadiahkan ataupun meletakkan Jodor Takzim 1 gol di hadapan. Akhirnya Razlan tewas. Mereka 70 menerusi sepakan penalti Leandro. Yang cukup baik bagi JDT ketika ini. Ya, tenang daripada Leandro. Kita telah lihat keyakinan sebelum ini dengan skill yang beliau mempunyai, tetapi kali ini daripada sepakan penalti beliau mempunyai satu pilihan dan beliau memastikan bola itu dalam jaring. Ketenangan, keyakinan. Jadi kedudukan sudah pun berubah di Stadium Hang Jebat. Leandro Velasquez saya menghadiahkan jaringan pertama untuk Jodor Takzim pada minit ke-70 menerusi sepakan penalti untuk Jodor Takzim mendahului 1 gol ketika ini. Maka cuba melakukan serangan balas. Syamim gerakannya sedikit lemah, jadi dikeluarkan oleh Fadli Syaz. Turun ke dalam untuk Melaka. Romain Morales sampai kepada Karen Ferns. Leandro dan juga Karen Ferns sebentar tadi laku insiden dan sepakan percuma untuk Jodor Takzim. Maka mereka memang kecewa apabila sepakan penalti diberikan, tetapi mereka perlu mengawal emosi, mereka perlu kekalkan fokus. 1-0 belum lagi tamat, mereka mempunyai peluang lagi. Sangka perak untuk Gary Stephen Robert. Cubaan dari Gary Stephen Robert, namun agak jauh sebenarnya, tidaklah begitu berbahaya untuk Nur Razlan Razali. Ya, agak terlalu jauh untuk Gary. Tekniknya cukup baik tetapi ketepatannya hilang. Pemain Melaka perlu bangkit segera untuk mencari gol penyamaan. Kerana masih lagi berbaki 18 minit. Satu tempoh yang cukup lama sebenarnya untuk mereka mencari gol. Romain Morales diasak. Gary Stephen Robert. Kerana percuma pantas diambil. Anas Rahmat cuba mencari Uci Akbar, namun berjadi sekat oleh Fadli Syaz. Uci Akbar. Masih lagi Uci Akbar. Untuk Saiful Rizwan. Dikabarkan di Stadium UiTM, Sandro menambah jaringan untuk Selangor mendahului Felda 4-1 ketika ini. Pertukaran dilakukan untuk Melaka membawa masuk Faris Daniel gantikan Syamim Yahya. Pertukaran drastik terpaksa dilakukan oleh Zainal Abidin Hassan untuk Melaka mencari gol penyamaan. Peluang ketika ini untuk Syafiq Ahmad berhadapan dengan Nur Razlan. Masih lagi Syafiq Ahmad dan jaringan berjaya dihasilkan. Satu kedudukan yang cukup tenang diperoleh oleh Syafiq Ahmad untuk meletakkan JDT mendahului 2 gol ketika ini. Jaringan yang merupakan jaringan peribadi kedua buat Syafiq Ahmad musim ini. Sedikit kealpaan di bahagian pertahanan terus dimanfaatkan oleh penyerang berusia 25 tahun Syafiq Ahmad untuk JDT mendahului 2-0 ketika ini.
Satu lorongan untuk Syafiq Ahmad. Satu tackle dilakukan oleh Anas tetapi tidak mengeluarkan bola. Dan kemudian Syafiq Ahmad tenang di hadapan gawang Nur Razlan Razali. Kita lihat gerakan. Dia tenang saja, satu sentuhan ke kanan dan jaringan dengan kaki kanan. Sekali lihat Syafiq mempunyai ketenangan sekali lagi untuk menewaskan Nur Razlan Razali. Dari pertukaran juga dilakukan, Syafiq Ahmad dikeluarkan untuk digantikan dengan Arif Aiman. Jadi Arif Aiman masuk menggantikan Syafiq Ahmad di water break ketika ini. Ini dia Arif Aiman, seorang lagi pemain muda, dibawa masuk, diketengahkan untuk aksi untuk debutnya bersama dengan JDT musim ini. Water break ketika ini, pastikan anda stay safe. Sentiasa jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dengan betul dan patuhi SOP agar kita bebas dari jangkitan COVID-19. Dan pastikan anda memakai pelitup muka apabila berada di kawasan berada di tempat orang ramai untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi Arif Aiman sebentar tadi yang baru dibawa masuk, dia merupakan pemain yang termuda ketika ini dengan 18 tahun baru umurnya. Pemain yang paling muda di dalam padang ketika ini. Jadi satu pendedahan yang cukup baik buat Arif Aiman. Ya, sudah tentu. Dan kadang-kadang pemain sebelum itu Leandro dengan jaringan yang pertama. Sekali lagi beliau sudah melihat di manakah beliau ingin letakkan, dan kemudian jaringan yang kedua kemungkinan Melaka akan kecewa kerana Syafiq sedikit nampak di hadapan apabila hantaran dilakukan, kemungkinan offside. Tetapi Anas Rahmat di sini, beliau tidak putus asa tetapi tidak dapat mengeluarkan bola, dan Syafiq menggunakan pengalaman ketenangan. Cukup tenang sebenarnya jika kita dapat saksikan cara Syafiq menjaringkan gol sebentar tadi. Cukup tenang, cukup bersahaja. Dia menyedari sebenarnya Anas sedang mengejarnya, namun dia mempamerkan ketenangan yang menyebabkan dia berjaya untuk mengatasi Anas dan berjaya melakukan sepakan menewaskan Nur Razlan. 2-0 ketika ini. Jodar Takzim mendahului untuk aksi di separuh masa yang kedua bagi peranan CIMB Liga Super Malaysia 2020, aksi minggu yang ke-11, minggu terakhir. Juara Liga JDT sedang mendahului Melaka. Ini daripada Arif Aiman, ruang untuk Arif dalam kawasan penalti, cuba untuk melakukan hantaran, berjaya untuk mendapatkan sepakan penjuru untuk Jodar Takzim. Gerakan yang baik dari pemain muda berusia 18 tahun ini. Ya, bagi saya sangat-sangat baik untuk mempunyai keberanian. Dia mempunyai keberanian untuk berhadapan pemain Melaka, mempunyai keyakinan diri. Makana daripada Leandro Velasquez, tandukan dari Aidil dan jaringan berjaya dihasilkan. Aidil Zafwan berjaya untuk memahatkan namanya selaku penjaring gol musim ini untuk Jodar Takzim. Ini juga merupakan jaringan pertamanya musim ini untuk Jodar Takzim. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Jodar Takzim. Mereka mempamerkan peningkatan yang cukup mendadak di separuh masa yang kedua. 3 gol berjaya dihasilkan untuk mendahului 3-0 ketika ini. Aidil Zafwan, antara pemain yang paling lama berada dalam skuad JDT, berjaya untuk mengadakan jaringan ketiga JDT pada malam ini. Ya, kita tahu Aidil amat berbahaya daripada sudut seperti ini. Tandukan yang tepat, ia tidak perlu kuat, ia hanya perlu tepat. Tetapi hantaran tersebut daripada Leandro adalah juga sangat sempurna. Tiada peluang untuk Nur Razlan. 3-0 ketika ini. JDT masih lagi rancak mengasak.
Abdul Velasquez mencari Arif Aiman, mencari Nazmi Faiz sebenarnya. Leandro untuk Arif Aiman. Selagi Arif Aiman cuba masuk ke dalam kawasan penalti ketika ini. Sekali lagi dia berjaya untuk mendapatkan sepakan penjuru. Harus diingat, aksi lincahnya berjaya menghasilkan sepakan penjuru yang membawa kepada jaringan ideal sebentar tadi. Ya, memang sekali lagi sangat baik bagi saya. Beliau yakin untuk cuba melepaskan diri, memenangi sepakan penjuru sekali lagi. Kali ini rendah sepakannya untuk Leandro. Balik kepada Arif. Sekali lagi gerakan Arif lambungkan cuba dilakukannya. Saya dihalang di situ oleh Jones. Namun JDT masih lagi mengawal pergerakan bola. Cabrera melakukan hantaran. Namun sedikit jauh dari Falichas, dan pertukaran pemain dilakukan oleh Melaka ketika ini. Jadi dua pertukaran dilakukan, dengan Safur Rizwan akan digantikan dengan Khairul Anwar, manakala Jones akan digantikan dengan Faris Shah. Jadi dua pertukaran serentak. Khairul Anwar menggantikan Kir Jones sebenarnya kerana dia beraksi di bahagian pertahanan kiri, manakala Faris Shah akan menggantikan Saiful Rizwan. Kami sedikit kekencangan otot mungkin bagi Matthew Davis. Ini ada Faris Shah yang tiba masuk menggantikan Saiful Rizwan. Dengan keadaan yang cukup genting, lebih kurang 9 minit saja lagi dimiliki oleh Melaka untuk mengejar jaringan. Anas Rahmat. Melakanya dipintas oleh Gary Stephen Robert. Ini Leandro Velasquez. Buka untuk Nazmi Faiz. Nazmi Faiz 2018-2019 dia menjaringkan gol di Stadium Hanjebat sewaktu JDT menentang Melaka. Malam ini masih lagi belum saya menghasilkan jaringan. Untuk Arif Aiman ketika ini. Hadapan dengan Khairul Anwar. Masih lagi Arif Aiman berjaya lepas. Sepakan gol diberikan oleh pengadil, meskipun Arif Aiman mendakwa dia dijatuhkan oleh Khairul Anwar. Dan sekali lagi, beliau menunjukkan beliau yakin walaupun tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai banyak minit dalam padang untuk JDT, tapi beliau mahu menunjukkan kepada Benjamin, anda boleh percaya saya. Razlan terus mencari Romain Morales. Jadi halang oleh Aidil sebentar tadi. Faris Shah lambungannya terlalu kuat pula. Ya, Faris Shah yang apabila saya melihat beliau selalu bermain di bahagian kiri, tetapi kali ini diberi tugas di bahagian midfield. Khairul Anwar bermain di sebelah kiri. Syafiq Rahim masih berada dalam di bangku simpanan. Saya rasa jikalau anda mengejar perlawanan, anda mahu pengalaman, anda mahu kualiti, saya rasa Syafiq Rahim adalah seorang pemain yang akan memberikan itu. Sekali lagi peluang untuk Matt Davis ketika ini. Cari ruang untuk melakukan hantaran. Dari kaki kiri dia mencari Cabrera. Cantik. Kali ini adalah Fernando Rodriguez sebenarnya. Fernando Rodriguez. Dia game pertamanya bersama dengan JDT dan terus berjaya menghasilkan jaringan. Jadi Fernando Rodriguez menghasilkan jaringan keempat untuk Jodaro Takzim. Untuk JDT 4 gol mendahului ketika ini. Ya, bijak daripada Matthew Davis ya, kerana apabila bola berada di sebelah kaki kanannya,
tidak mempunyai ramai pemain dalam kawasan penalti, tetapi apabila beliau menarik semula, pemain JDT sampai dan melencongkan hantarannya, dan Fernando Rodriguez hanya perlu memastikan mempunyai sentuhan. Ini dia sekali lagi, tiada pemain JDT, dia tarik semula, Fernando bergerak sedikit, sentuhan, gol. Dan lihat dengan lebih dekat tandukan ketepatannya. Tidak apa yang mampu dilakukan oleh Nur Azlan. Sambil itu cubaan dilakukan oleh Sonny Not. Dan tindakan susulan juga tidak begitu kemah dari Karen Fern. Kita lihat Faris Daniel. Tinggi sepakan dari Faris Daniel sebentar tadi. Dan itu adalah yang Melaka tidak mempunyai pada malam ini. Lebih banyak percubaan ke arah Farizal Malias. Satu tolakan keluar tidak disempurnakan dengan baik selepas bola keluar oleh Karen Ferns, tetapi positif daripada Faris Daniel. 4-0 ketika ini Jodor Tazim mendahului Melaka. Fernando Rodriguez melengkapkan jaringan keempat sebentar tadi. Semula untuk Arif Aiman, Leandro untuk Fernando Rodriguez, ke dalam untuk Jodor Tazim. Melaka membuat satu lagi pertukaran, kali ini membawa masuk Jasmir Mahat untuk dia menggantikan Karen Ferns. Jadi sudah 4 pertukaran pemain dilakukan oleh Melaka untuk aksi pada malam ini. Sementara JDT melakukan 3 pertukaran. Hantaran ke dalam untuk JDT. Dari Stephen Robert. Aidil. Yang dia terpaksa tolak ke bawah untuk Fali Syahs. Di sebelah kiri sudah pun menanti Cabrera. Ini gerakan yang baik Nazmi Faiz untuk Fernando Rodriguez. Aiman. Garis si berobat. Robin Ong. Untuk Gonzalo Cabrera. Leandro nanti di hadapan ketika ini. Nazmi Faiz. Tolakan untuk Cabrera. Balik kepada Leandro. Cabrera untuk Arif Aiman. Antaran dari Arif Aiman mencari Fernando Rodriguez. Tolak ke bawah sedikit untuk garis Stephen Robert dan juga Nazmi Faiz. Dia sedang bersedia untuk melakukan 2 pertukaran selepas ini. Afiq dan juga Skunalan bersedia untuk dibawa masuk. Fernando Rodriguez untuk Matt Davis. Ini Leandro. Sepakan Leandro. Jauh tersasar. Jadi pertukaran dilakukan oleh Jodor Tazim. Afiq Fazail masuk untuk gantikan Nazmi Faiz. Dan Matthew Davis digantikan dengan Eskunalan. Ini sekali lagi Leandro daripada jarak jauh. Lambung keluar. Jadi JDT sudah pun melakukan 3 pertukaran pemain di separuh masa yang kedua. Ranwa. Sepakan percuma untuk Melaka. Afiq Fazal juga masuk
untuk menggantikan Nazmi Faiz. Sepakan percuma untuk Melaka. Farisha. Ida Eskunalan yang masuk menggantikan Matthew Davis. Ramai Morales untuk Sonny Nordeh. Namun tidak berjaya untuk melepasi pertahanan Jodar Takzim. Dalam patas diambil Faris Daniel. Terus menjadi halang oleh Aidil. Baik kawalan dari garis Stephen Robert ketika ini. Garis Stephen Robert untuk Afiq Fazail. Cabrera kembali kepada Afiq jadi tim mengawal permainan ketika ini. Bersih hantaran-hantaran pendek. Mereka sudah pun mendahului 4 gol. Kini sedang bermain dalam waktu kecederaan 3 minit masa tambah diberikan oleh pengadil. Semakin percuma untuk Melaka. Untuk Farisha. Faris Daniel ketika ini. Namun tolakannya tidak dapat dibaca dengan baik oleh Sonny Nordeh. Leandro. Main Melaka masih lagi buntu untuk mendapatkan kawalan bola ketika ini. Selalu Cabrera untuk Corbin Ong. Leandro. Melaka ketika ini cuba untuk cari sekurang-kurangnya 1 gol. Aiman. Lagi Afiq. Arif Aiman sebenarnya. Ini peluang ketika ini untuk Fernando Rodriguez. Tolakan dan jaringan berjaya dihasilkan. Kali ini mudah bagi Gonzalo Cabrera menghasilkan jaringan kelima untuk Jodar Takzim. Dan juga jaringan ke-7 pribadinya musim ini. 5-0 Jodar Takzim mendahului Melaka. Untuk aksi di separuh masa kedua ketika ini. Ya, pujian perlu diberikan kepada Arif Aiman sebenarnya kerana bola datang dari sebelah kanan kemudian ke Afiq. Afiq melihat gerakan Fernando Rodriguez. Beliau hanya keseorangan, tidak dilihat oleh mana-mana pertahanan dan Fernando melorongkan kepada Cabrera untuk menjaringkan gol ke-7 pada musim ini. Jadi 5-0 di Stadium Mang Jebat. JDT mendahului si jaringan Gonzalo Cabrera pada minit ke-93 sebentar tadi. Dan itu dia whistle panjang menambahkan aksi di Stadium Hang Jebat. 5 gol berjaya dihasilkan oleh JDT untuk mematrikan mereka berjaya menamatkan ataupun amankan Liga ataupun Semi Liga Super Malaysia 2020 dengan rekod tanpa